Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam cinta sejarah buat semua rakan guru sejarah, murid-murid kohort 1 KSSM tingkatan 5 2021. InsyaAllah kita bersiaran lagi bersama dengan Cakna Sejarah bersama Cikgu Daniel. InsyaAllah pada kali ini saya akan cuba memaparkan sedikit infografik berkenaan bab 1 tingkatan 5 kedaulatan negara. Intipati pembelajaran bab ini mengandungi 4 intipati utama. Yang pertama, konsep kedaulatan. Yang kedua, ciri negara yang berdaulat. Yang ketiga, kepentingan mewujudkan negara berdaulat. Dan yang keempat, langkah mempertahankan kedaulatan. Elemen K dalam bab kedaulatan negara. Yang pertama, kebijaksanaan menghadapi cabaran bagi mengekalkan kedaulatan negara. Yang kedua, kepentingan mengekalkan kedaulatan negara. Ketiga, kepentingan menjiwai identiti negara. Dan keempat, kepentingan menghormati kepelbagaian budaya dan agama bagi mengukuhkan perpaduan bangsa Malaysia. KPS bagi bab 1 kedaulatan negara. Yang pertama, memahami kronologi perkembangan pemikiran berkaitan dengan konsep kedaulatan. KPS kedua, meneroka bukti berkaitan dengan kepentingan mewujudkan negara berdaulat dalam aspek politik, ekonomi dan sosial. KPS ketiga, membuat interpretasi ciri yang membentuk identiti negara yang berdaulat. KPS keempat, membuat imajinasi hubung kait langkah pemerintah dan rakyat mempertahankan kedaulatan negara. Dan KPS kelima, membuat rasionalisasi kepentingan mengekalkan kedaulatan negara. Lihat tajuk yang pertama, 1.1 konsep kedaulatan dapat dibahagikan kepada 3 subtopik kecil. Yang pertama, takrif kedaulatan. Yang kedua, pandangan tokoh. Dan yang ketiga, jenis kedaulatan. Kita lihat takrif kedaulatan. Terdapat 4 takrif kedaulatan mengikut 4 bahasa yang berbeza. Yang pertama, bahasa Yunani mengatakan bahawa kedaulatan berasal dari perkataan supernus atau superanus yang bermaksud agung atau tertinggi, merujuk kepada negara yang bebas dan merdeka. Takrif kedaulatan merujuk kepada bahasa Inggeris bermaksud sovereignty yang bermaksud negara mempunyai kuasa penuh terhadap pemerintahan. Bahasa Arab pula mengatakan bahawa takrif kedaulatan daripada daulah yang bermaksud kuasa pemerintah sesebuah negara. Dan bahasa Melayu mengatakan bahawa kedaulatan berasal dari perkataan daulat yang bermaksud kekuasaan tertinggi terhadap pemerintahan negara. Subtopik kedua dalam konsep adalah pandangan tokoh. Terdapat 5 orang tokoh yang dirujuk pandangannya berkisar tentang kedaulatan. Yang pertama, Aristotle, guru falsafah kepada Alexander the Great, penguasa Makedonia, mengatakan bahawa kedaulatan bermaksud kuasa tertinggi dalam sistem pemerintahan sesebuah negara. Kedaulatan merujuk kerajaan yang terikat oleh undang-undang. Manakala tokoh ilmuwan Islam Ibn Khaldun mengatakan bahawa kedaulatan bermaksud kekuatan dan kekuasaan sesebuah negara berasaskan semangat kekitaan bangsanya, diiringi kekuatan semangat beragama, menyebabkan sesuatu bangsa rela untuk berkorban demi mencapai cita-cita yang sama. Ahli falsafah Perancis Jean Bodin mengatakan bahawa kedaulatan bermaksud kuasa tertinggi dalam sesebuah negara, bersifat kekal dan mempunyai kuasa tidak terbatas untuk membuat, mentaksir dan melaksana undang-undang. Perdana Menteri Malaysia yang pertama, Tunku Abdul Rahman pula, mengatakan bahawa kedaulatan dibina berdasarkan prinsip kebebasan dan keadilan yang sentiasa memperjuangkan kebajikan dan kesejahteraan rakyat. Manakala mantan Ketua Hakim Negara, Tun Dr. Saleh Abbas, mengatakan bahawa kedaulatan adalah asas negara yang merdeka, memiliki kebebasan pada peringkat antarabangsa bersama dengan hak dan kuasa untuk mengatur urusan dalam negeri
tanpa telunjuk asing. Subtopik ketiga dalam konsep kedaulatan, jenis kedaulatan. Terdapat 4 jenis kedaulatan. Yang pertama, kedaulatan tradisional, yang bermaksud sistem pemerintahan berkuasa mutlak yang menguasai sepenuhnya urusan negara, wujud sejak tamadun awal manusia. Kedaulatan tradisional berpaksi pada kedaulatan Raja-Raja Melayu. Kedaulatan tradisional terletak pada kekuasaan dan kewibawaan raja. Raja merupakan pemerintah yang mempunyai kuasa tertinggi dan diperkukuh oleh taat setia rakyat. Jenis kedaulatan yang kedua adalah kedaulatan moden. Dikaitkan dengan idea negara bangsa selepas revolusi keagungan di England dan revolusi Perancis yang dipelajari dalam bab 2 tingkatan 4. Dikaitkan dengan hak rakyat dan kerajaan berperlembagaan. Dikaitkan dengan nasionalisme yang menggunakan unsur persamaan rumpun bangsa dan bahasa untuk membentuk negara bangsa masing-masing. Jenis kedaulatan yang ketiga adalah kedaulatan undang-undang, yang bermaksud kerajaan dan rakyat terikat oleh undang-undang yang perlu dipatuhi. Undang-undang menjamin keadilan dalam kehidupan bermasyarakat serta menjadikan negara aman, stabil dan makmur. Jenis kedaulatan yang keempat adalah kedaulatan antarabangsa, yang merujuk kepada pengiktirafan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB terhadap sesebuah negara yang tidak boleh dicabuli negara lain. Deklarasi Hubungan Persahabatan PBB 1970 telah mengesahkan prinsip persamaan kedaulatan segi undang-undang antarabangsa. Okay, kita bergerak kepada tajuk 1.2, ciri negara yang berdaulat. Terdapat 4 ciri negara yang berdaulat. Ciri yang pertama, mempunyai pemerintahan. Pemerintahan untuk menjaga kestabilan politik, keamanan, pertahanan dan ekonomi. Sistem pemerintahan di Malaysia adalah raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen. Ketua utama negara Malaysia adalah Yang di-Pertuan Agong. Ketua kerajaan Malaysia ialah Perdana Menteri yang dibantu oleh Jemaah Menteri. Ciri negara berdaulat yang kedua adalah mempunyai sempadan. Sempadan bermaksud garis pemisah antara negeri atau negara. Malaysia berkongsi sempadan darat, air dan udara dengan Singapura, Thailand, Indonesia, Brunei dan Filipina. Sempadan ini memudahkan urusan pemerintahan, pentadbiran, pertahanan dan ekonomi. Ciri negara yang berdaulat ketiga adalah mempunyai perundangan yang menjadi asas kepada peraturan negara. Perundangan penting untuk memelihara kesejahteraan, menjamin keadilan dan melindungi rakyat. Asas perundangan negara adalah perlembagaan persekutuan dan parlimen bertanggungjawab menggubal undang-undang. Ciri negara bangsa yang berdaulat yang keempat adalah mempunyai rakyat. Rakyat merupakan penduduk di sebuah negara terikat kepada undang-undang dan peraturan. Rakyat pelbagai kaum, agama dan adat resam di Malaysia disatukan melalui satu bahasa dan kebudayaan, rukun negara serta identiti nasional yang sama. Kita lihat tajuk yang 1.3, kepentingan mewujudkan negara berdaulat. Terdapat 4 kepentingan mewujudkan negara berdaulat. Yang pertama, keberkesanan pentadbiran, iaitu kebebasan untuk menjalankan urusan pentadbiran tanpa campur tangan pihak luar. Dasar pentadbiran negara dilaksanakan melalui Jemaah Menteri dan kementerian yang berkaitan, kerjasama kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri melalui pengagihan kuasa mewujudkan keberkesanan pentadbiran dan diperkukuh melalui peruntukan undang-undang dalam perlembagaan persekutuan. Kepentingan yang kedua adalah kemakmuran ekonomi. Penting untuk melaksanakan dasar kemakmuran ekonomi. Pembangunan ekonomi meliputi pertanian, perindustrian dan perdagangan. Kepentingan mewujudkan negara berdaulat yang ketiga adalah kesejahteraan sosial. Penting untuk melaksanakan dasar sosial bagi kesejahteraan rakyat, dapat melahirkan generasi berilmu dan berkemahiran melalui pendidikan. Antaranya adalah bahasa kebangsaan, kebudayaan, sukan dan rukun negara untuk memupuk perasaan muhibah dan semangat perpaduan. Kepentingan mewujudkan negara berdaulat yang keempat adalah kecemerlangan hubungan luar negara. Penting bagi memberikan hak untuk menjalinkan hubungan dengan negara lain, dibentuk melalui penggubalan dasar luar negara kita, antaranya hubungan diplomatik, persahabatan, perjanjian, kerjasama.
Kesannya, pelbagai faedah dan kelebihan diperolehi dalam usaha mempertahankan kedaulatan. Yang terakhir, 1.4. Langkah mempertahankan kedaulatan. Terdapat 4 langkah mempertahankan kedaulatan. Yang pertama, mewujudkan kestabilan politik dan kemakmuran ekonomi. Yang kedua, mengekalkan perpaduan kaum. Yang ketiga, memupuk patriotisme. Dan yang keempat, mengukuhkan pertahanan negara. Keempat-empat langkah mempertahankan kedaulatan ini dapat dibahagikan kepada dua, iaitu pemerintah dan rakyat. Langkah pemerintah untuk mewujudkan kestabilan politik dan kemakmuran ekonomi adalah dengan melaksanakan pentadbiran yang cekap, mengelakkan amalan rasuah, mengagih sumber kekayaan secara adil dan memastikan undang-undang berkesan. Manakala langkah rakyat untuk mewujudkan kestabilan politik dan kemakmuran ekonomi adalah dengan menunjukkan setia kepada raja dan negara, menyokong usaha kerajaan, memupuk kerjasama semua kaum dan mematuhi undang-undang. Seterusnya, langkah pemerintah untuk mengekalkan perpaduan kaum adalah dengan menggubal dasar seperti dasar integrasi antara kaum, memastikan keberkesanan pelaksanaan dasar, merangka program dan kempen perpaduan kaum dan memperuntukkan perbelanjaan yang mencukupi untuk membiayai program dan kempen perpaduan kaum. Langkah rakyat untuk mengekalkan perpaduan kaum adalah dengan menggunakan bahasa kebangsaan, memahami dan menghormati agama serta budaya masyarakat yang lain, semangat toleransi dan menyertai program kemasyarakatan yang dianjurkan. Seterusnya, langkah pemerintah untuk memupuk patriotisme adalah dengan menganjurkan sambutan Hari Kemerdekaan dan Hari Pahlawan, mewajibkan subjek sejarah sebagai subjek teras, menganjurkan kempen patriotisme dan mengiktiraf rakyat yang berjasa dalam memerdekakan dan mempertahankan negara. Manakala langkah rakyat untuk memupuk patriotisme adalah dengan menghormati lambang negara seperti bendera, lagu negaraku dan jata negara. Menghargai adat dan warisan, meningkatkan imej negara dan menghargai tokoh yang memperjuangkan kemerdekaan dan mempertahankan kemerdekaan negara. Seterusnya, langkah pemerintah untuk mengukuhkan pertahanan negara adalah dengan menggubal dasar keselamatan negara, mengikat perjanjian pertahanan dan menyertai latihan ketenteraan bersama, memodernkan aset ketenteraan dan memastikan pasukan keselamatan sentiasa siap siaga mempertahankan keselamatan negara. Manakala langkah rakyat untuk mengukuhkan pertahanan negara adalah dengan peka isu keselamatan negara, mengelakkan kolaborasi dengan pihak luar yang boleh mengancam keselamatan negara, menyertai pasukan keselamatan dan pasukan sukarelawan untuk mempertahankan negara dan sanggup berkorban demi mempertahankan negara. Kesimpulan daripada bab 1 kedaulatan negara adalah kedaulatan merupakan kekuasaan tertinggi dan kewibawaan sesebuah negara yang membolehkan kerajaan melaksanakan kawalan pemerintahan dan pentadbiran. Kedaulatan negara diperkukuh melalui pemerintahan dan pentadbiran yang berlandaskan perlembagaan. Sekian sahaja infografik bab 1 KSSM Sejarah Tingkatan 5 Kedaulatan Negara. InsyaAllah jikalau ada yang baik yang dapat memberikan manfaat kepada rakan-rakan guru dan rakan-rakan dan murid-murid sekalian, sila sudikanlah untuk menonton, kongsi dan subscribe. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.